Dan saya ingat tak ramai juga orang mengetahui, dan tuan-tuan muslimin muslimat pun tak ramai mengetahui bahawa dulu Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Al-Mahrum Sultan Badli Shah yang merupakan Sultan Kedah hari ini, ini tak ramai orang tahu, dia juga baginda juga adalah cicit kepada Sultan Ahmad I. Dan masjid kita ni, Masjid Negeri Sultan Ahmad I, Sultan Kedah sekarang adalah cicit Tuanku Sultan Ahmad I. Sekongkong tanah Minangkabau, selilit Pulau Perca, di lengkung ular sakti muna. Perpisahan beta di Selat Melaka, jika sah beta raja berdaulat, lepaslah sekalian malapetaka. Iaitu Sultan Hamengkubuwono ke-9, ataupun nama rasminya Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senapati Ingalaga Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping Sanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'udzu bi kalimatillahi tammatin min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma idfa 'anna al-waba wal ghala wal riba wal zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa an sa'iril biladil muslimina amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Yang dihormati para pegawai dan para sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ini bersempena dengan majlis kesyukuran dan doa selamat, bersempena kita memuliakan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Kita akan membicarakan satu tajuk mudah-mudahan bermanfaat, iaitu agama dijunjung, raja disanjung. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebagai seorang Islam, bagi Muslim, kita faham bahawa sistem beraja ini telah pun wujud semenjak daripada kejatuhan Empire Uthmaniyah lagi, yang mana sistem kesultanan adalah penerusan tradisi sistem yang diwarisi berakarkan kepada sistem khalifah. Sistem khalifah pula adalah satu sistem yang tidak asing dalam budaya umat Islam dalam hal berkerajaan dan juga bernegara. Sebab itulah istilah kerajaan itu sendiri berasal daripada bahasa Sanskrit, iaitu rajan ataupun kerajaan. Maknanya dia ada istilah raja, iaitu rakyat yang dipilih menjadi pemimpin yang macam raja, kerajaan. Kalau berdasarkan sejarah, selepas Nabi SAW wafat, yang menggantikan baginda adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq digelarkan Khalifah Rasulullah ataupun successor of the messenger. Jadi dia pun mentadbir dan memerintah. Selepas 27 bulan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Lepas 27 bulan, tempatnya digantikan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang dipanggil sebagai kaedah pemilihannya itu kaedah wilayatul ahdi, tidak ada pemilihan tapi kaedah tunjuk saja, Umar Al-Khattab. Awalnya jawatan Umar Al-Khattab ini adalah dipanggil panjang Khalifah Rasulullah. Dia ini adalah pengganti kepada pengganti Rasulullah, panjang sangat. Jadi lalas dia tukar kepada Amirul Mukminin.
Amir ni raja lah, pemimpin kepada seluruh orang beriman. Dan selepas genap 29 tahun, berakhirlah era ataupun zaman Khulafa Ar-Rashidin. Dan dia tidak berakhir, sambung pula dengan beberapa dinasti. Pertama ada 14 dinasti Umayyah yang telah memerintah selama 91 tahun, dan ada 37 dinasti Abbasiyah yang telah memerintah selama 500 tahun. Kemudian disambung dengan dinasti Idrisiyah di Maghribi ataupun Morocco, memerintah 186 tahun. Disambung oleh dinasti Aghlabiyah di Qairawan, Tunisia selama 109 tahun. Sambung lagi dengan dinasti Samaniyah yang terletak di Khurasan dan juga di Uzbekistan, ini selama 186 tahun. Sambung lagi dinasti Safariyah yang duduknya di Sijistan, Iran sampai ke Afghanistan Timur, iaitu 628 tahun. Sambung lagi dengan dinasti Tulun di Mesir dan di Syria selama 37 tahun. Kemudian ada juga dinasti Hamdaniyah yang duduknya di Aleppo di Syria ataupun Halab, dan juga di Mosul, Iraq. Ini juga lama, 99 tahun. Kemudian ada dinasti Fatimiyah di Afrika Utara, khususnya Mesir sampai ke Syria. Ini juga lama, 262 tahun. Kemudian ada 8 dinasti Bani Buaih di Iraq dan di Iran, juga lama, 110 tahun. Kemudian ada 11 dinasti kerajaan Bani Saljuk di Iraq, Iran, Kirman dan di Syria, yang ini selama 230 tahun. Ada juga dinasti Ayubiyah di Kahirah, Kairo, Mesir, berdiri selama 78 tahun. Kemudian ada kerajaan Delhi di utara India selama 349 tahun. Dan ada kerajaan Mameluk di Mesir yang merintah selama 267 tahun. Sambung dengan dinasti Mughal di India selama 333 tahun. Dan ada 36 sultan atau pemerintah Empire Uthmaniyah yang berlangsung selama 632 tahun. Maknanya total kita ada 128 orang khalifah selama 1291 tahun, 8 bulan, 24 hari. Iaitu kita kira daripada 8 Jun tahun 632 sampailah 3 Mac tahun 1924. Sebab itu bagi orang Islam, kita tidak asing dengan sistem beraja. Dia adalah mewarisi daripada sistem kekhalifahan terdahulu, sistem raja ataupun sultan. Sebab itu dalam kaedah fiqh pun kita kenal dengan istilah wali sultan. Kita kenal dengan masjid sultan. Bukan masjid sultan di Singapura, tidak. Kita ada kaedah-kaedah fiqh di situ. Sebab itu muslimin muslimat sekalian, sistem beraja ataupun sistem monarki ini adalah sistem kepimpinan yang tertua sekali di dunia. Sebab itu berdasarkan sejarah, pada awal kurun pertama di seluruh dunia ada 900 tahta kerajaan ini. Namun pada 400 tahun yang terakhir telah merakamkan satu perubahan besar kepada institusi raja, yang mana telah berlaku evolusi kerajaan secara sangat dinamik. Bilangan tahta menjadi semakin hari semakin kurang. Kalau kita tengok sejarah, bayangkan pada awal abad ke-20 daripada 900 tahta turun kepada 240 tahta sahaja, dan pada dekad ke-8 abad ke-20 hanya tinggal 44 tahta saja. Dan satu persatu sistem beraja ini dimusnahkan. Bahkan di Latin Amerika, sistem beraja dihapuskan seawal abad ke-19, yang mana menandakan berakhirlah pengaruh 300 tahun raja-raja Spanyol yang kekuasaan mereka ni merentas daripada Mexico di utara sampaikanlah ke Chile di selatan Amerika Latin. Kalau kita lihat sejarah juga, semasa era Perang Dunia yang Pertama, dalam masa 4 tahun saja menyaksikan keruntuhan 3 empire besar yang merupakan tradisi beraja di Eropah. Itu pertamanya di Austria, yang kedua di Jerman, yang ketiga di Rusia, dan yang keempatnya adalah Empire Uthmaniyah. Dan raja yang terakhir sekali dimakzulkan adalah pada tahun 2008, 29 Mei tahun 2008, iaitu Raja Gyanendra, yang merupakan Raja Nepal yang digulingkan selepas memerintah menjadi raja di Nepal selama keturunannya selama 230 tahun. Maka satu persatu kita melihat dalam lipatan sejarah, raja-raja ni telah pun tinggal kenangan. Yang tinggal ramai sekarang ni Raja Sehari, itu paling ramai sekali. Jadi hari ini kalau kita lihat secara statistiknya, kita mendapati
ada 193 negara yang berdaulat, merangkumi 192 negara anggota PBB dan Vatican City. Dari jumlah itu, hanya 44 saja negara yang masih gunakan sistem beraja. Adapun Vatican City, dia duduk bawah Supreme Pontiff, iaitu pemerintahan kerajaan teokrasi yang digelarkan Pope dan diberikan statusnya sebagai ketua negara. Dan daripada 44 negara beraja, 16 daripadanya mengiktiraf Ratu Elizabeth yang kedua sebagai raja pemerintah di bawah sistem raja berperlembagaan. Selain itu, kita ada 16 negara yang amalkan sistem raja berperlembagaan, ada 5 negara yang amalkan sistem separa autonomi, dan ada 7 negara yang amalkan sistem raja secara mutlak. Dan secara geografisnya, kita ada 11 raja di Eropah, ada 3 raja di Afrika, ada 14 raja di Asia, dan ada 6 raja terletak di negara-negara Oceania. Sebab itu, jangan sangka negara maju dia tidak menggunakan sistem beraja. Tidak. Negara maju pun masih mengekalkan sistem beraja. Lihat saja England sebagai contoh. England, orang bangga dengan London, macam-macam lagi. Di England pun dia King of the English ataupun Rex Anglorum. Rex ni gelaran raja lah. Rex Anglorum yang pertama namanya Offa, tahun 774. Sama juga macam di Jepun. Jepun, walaupun Jepun maju, Tokyo kita kenal dengan teknologi dan macam-macam, dia ada 125 orang maharaja sejak 660 tahun sebelum Masihi, sejak Maharaja Jimmu sampailah Akihito. Dan dari segi pecahannya kita melihat negara yang amalkan sistem beraja majoritinya adalah negara-negara Islam. Ada 9 di Asia, ada 1 di Afrika, dan 8 daripadanya adalah pengeluar minyak. Lalu bagaimanakah bagi kita khususnya orang-orang Melayu? Baik, bagi orang Melayu sistem beraja ini begitu dekat sekali. Sejak pengasasan Kerajaan Kedah pada tahun 630 dan diikuti Kerajaan Melaka pada tahun 1262, institusi Raja Melayu sudah berusia 1389 tahun bagi Kedah, dan Melaka berusia 757 tahun. Sepanjang tempoh ini, institusi Raja Melayu telah melalui pelbagai pengalaman dan juga cabaran, sama ada daripada luar maupun daripada dalam. Namun yang jelas, institusi ini masih kekal sampai hari ini dan kita rujuk sekarang sebagai raja berperlembagaan. Bila cerita tentang sejarah kesultanan atau raja-raja di Kedah, saya ingat tak ramai daripada tuan-tuan muslimin muslimat yang tahu bahawa Kedah adalah monarki tertua yang masih wujud dari jalur keturunan yang sama. Ini kena ingat, kita kena bangga ya. Tidak ada dinasti ataupun keluarga diraja di dunia ini selain daripada Kedah Darul Aman yang diperintah oleh keluarga yang sama tanpa terputus, aman damai selama 882 tahun sejak tahun 1136 Masihi sampailah tahun 2020 Masihi. Tidak ada sebarang pergaduhan besar. Keluarga yang sama, tidak putus. Sebab itu Kedah, lakabnya adalah Kedah Darul Aman. Kenapa dia aman? Kita Darul Makmur. Dia aman sebab tidak ada pergaduhan keluarga. Tidak ada. Ada orang kata monarki Jepun lagi hebat. Monarki raja-raja Jepun lagi hebat, lagi tua. Tapi walaupun monarki di Jepun itu hebat dan tertua, tapi mereka dari marga ataupun keluarga yang berbeza. Dinasti keturunan Maharaja Jepun sekarang adalah dari keluarga Edo. Start daripada tahun 1603 sampai sekarang ada 20 orang raja telah menaiki tahta. Di Jepun dia ada 9 keluarga diraja. Dia ada maharaja, dia panggil dinasti yang berlainan. 269 tahun Jepun diperintah oleh 14 orang raja dari family Kofun. Ada 15 orang raja dari keluarga Asoka. Ada 8 raja dari keluarga Nara. Ada 32 orang raja daripada keluarga Heian dan mereka perintah selama 391 tahun. Ada 50 orang raja dari keluarga Kamakura. Mereka perintah 148 tahun. Ada 6 orang raja dari kelompok Northern Court
yang ni mereka perintah 59 tahun, dan ada 11 orang raja dari keluarga Muromachi dan mereka perintah selama 240 tahun. Dan sekarang adalah daripada marga ataupun silsilah sebelah Edo. Dan kalau ada orang kata monarki di Thailand pun lama, tetapi monarki mereka juga dari marga yang berbeza. Raja Thai sekarang ini adalah daripada dinasti Chakri, Kingdom of Ratanakosin. Jurai keturunan dia dah memerintah 230 tahun dan ada 10 orang raja. Tapi sebelum itu diperintah oleh jurai keluarga yang lain. Dia tempoh satu dinasti lebih kurang antara 14 hingga 230 tahun memerintah. Dinasti Praruang ni Kingdom of Sukhothai, ataupun dinasti Uthong, Sopanafom, Prasathong, Bangsu Luang, ataupun Kingdom of Ayutthaya. Jadi mereka ini berbeza keluarga. Begitu juga monarki di United Kingdom. Kita kenal dengan Raja England macam-macam, Ratu England. Di United Kingdom keluarga diraja lagi banyak. Raja Inggeris, Scotland, Wales dan Ireland. Jadi pemerintah dia tidak daripada satu keluarga yang satu, daripada satu keturunan keluarga. Macam Queen Elizabeth II sekarang ini, dia daripada marga wangsa House of Windsor. Dia ada House of Wessex, ada House of Normandy, House of Stuart. Stuart ni King James of Scotland from the House Stuart, ataupun House of Tudor, House of Hanover dan banyak lagi. House ni macam bagi kita raja-raja Melayu, wangsa bendahara, wangsa Temanggung, wangsa daing merewah, dia ada house-nya. Jadi Kedah tetap mencatatkan rekod sebagai sebuah negeri yang memiliki raja selama ribuan tahun daripada keluarga yang sama. Tahniahlah kepada negeri Kedah. Dan saya ingat tak ramai juga orang mengetahui, dan tuan-tuan muslimin muslimat pun tak ramai mengetahui bahawa dulu Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah yang merupakan Sultan Kedah hari ini, ini tak ramai orang tahu, dia juga baginda juga adalah cicit kepada Sultan Ahmad I. Dan masjid kita ni, Masjid Negeri Sultan Ahmad I, Sultan Kedah sekarang adalah cicit tuanku Sultan Ahmad I. Ya, Sultan Ahmad I. Dia ceritanya tahun 31 Oktober 1935, Sultan Kedah almarhum Sultan Badli Shah ibni almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah telah melangsungkan perkahwinan diraja dengan Tengku Asma binti almarhum Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah Sultan Zainal Abidin ketiga Terengganu. Jadi hasil perkahwinan Sultan Badli Shah dengan Sultanah Asma telah memputerakan Sultan Kedah sekarang, iaitu Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibn Almarhum Sultan Badli Shah. Dan sebagai makluman, Tengku Asma merupakan puteri kedua kepada almarhum Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah dan juga surinya Tengku Ampuan Besar Terengganu Tengku Mariam ibni almarhum Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah, iaitu Sultan Ahmad I Pahang. Ini makna Sultan Badrul Alam Shah Terengganu adalah menantu kepada Sultan Ahmad I. Tengku Mariam adalah anak anda kandung kepada Sultan Ahmad I. Tengku Asma artinya jadi cucunda kepada Sultan Ahmad I. Maka Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Kedah adalah cicit kepada Sultan Ahmad I. Jadi kita tumpang berbangga dengan sejarah. Ini cerita share sajalah, ya, cerita share saja. Muslimin muslimat hadirin hadirat sekalian, maka dalam konteks kita di Malaysia khususnya, selepas hampir 186 kesultanan yang berpaksikan Islam sejak tahun 632 sampailah tahun 1944 telah runtuh satu persatu, maka bila kita masih mampu kekal dengan sistem ini, kita wajar berbangga. Adapun saudara-saudara kita di negara atau tempat lain, itu terpulang kepada penilaian masing-masing. Sistem beraja memang runtuh satu persatu. Bagi kita di alam Melayu, yang terakhir sekali adalah ini terpaksa ditelan kenyataan pembantaian revolusi sosial Sumatera Timur pada 3 Mac 1946, iaitu penghapusan secara total semua kerajaan Kesultanan Melayu di Langkat, Deli, Serdang, Asahan, Batu Bara, Panai, Kota Pinang, Kuala Lidong, Simalungun dan seluruh kerajaan-kerajaan di Tanah Tinggi Karo, maka semuanya telah dihapuskan.
Lepas tu bagi saudara-saudara kita di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke itu ada lebih kurang 76 raja ataupun kerajaan, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Keturunan-keturunan itu masih ada dan kita menghormatilah prinsip negara masing-masing. Tapi dalam konteks kita orang Melayu di Malaysia, di saat ketika mana orang Melayu zaman itu, zaman penjajahan, masih belum memiliki satu institusi politik yang tersusun, maka ke bawah dulu Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu ketika itu secara kolektif telah berperanan menjadi juru bicara, menzahirkan suara, membela nasib, melindungi kepentingan bangsa. Lepas itu kita kenal dalam sejarah dengan Council of Rulers yang kita panggil Syurat Raja-Raja. Dalam itu kita panggil Durba. Durba ni adalah forum Raja-Raja Melayu membincangkan perkara berkaitan tentang urusan negeri dan rakyat. Yang zaman itu belum ada sistem kerajaan yang kemah lagi di seluruh negeri-negeri di semenanjung Malaysia ketika itu. Dia panggil Durba. Durba ini dia daripada perkataan Urdu Parsi, Darbar. Darbar ni maknanya istana raja. Dan Durba yang pertama sekali berlangsung adalah di Kuala Kangsar pada tahun 1897, dan yang berangkat hadir ketika itu 4 orang raja. Sultan Idris Mursyidul Azam Shah daripada Perak, Sultan Ahmad I daripada Pahang, kita bangga Sultan Ahmad I, almarhum Sultan Abdul Samad daripada Selangor, dan almarhum Yang Tuan Besar Muhammad daripada Negeri Sembilan. Itu zaman tidak ada kerajaan yang formal lagi, tapi mereka dah mula bincang. Lepas tu bagi kita di Malaysia ni, kita cerita khusus dalam konteks kita di Malaysia, kita bersyukur masih ada raja. Dan khusus bagi bangsa Melayu dia memang bangsa beraja. Lepas tu saudara-saudara kita di Brunei Darussalam, mereka pegang satu prinsip, dia panggil MIB. Itu bukan minda imam besar, tidak. Melayu, Islam, beraja. Itu sifat orang Melayu. Sebab orang Melayu, kalau dia tak ada raja, maka semua orang akan berperangai macam raja. Boleh faham? Melayu kalau tak ada seorang raja, semua orang akan perangainya macam raja. Sebab itu tempat tak ada raja, orang-orang dia hangin dia lain macam. Tapi tempat yang ada raja, dia ada tunduk sikit. Dia orang Melayu dengan raja memang tak boleh pisah. Sebab itu kalau kita tengok sejarah, bila Sultan Mahmud Shah dia berundur semasa serangan Portugis pada 24 Ogos tahun 1511, orang Melayu ketika itu, walaupun orang putih datang, menggali putih datang, Portugis datang, dia tetap nak diperintah oleh raja juga. Itu perangai orang Melayu pada dulu lagi. Lalu muncullah ketika itu Kerajaan Melayu Johor pada abad yang ke-17, iaitu lepas daripada Melaka jatuh, Sungai Johor jadi pusat pemerintahan terpenting Kesultanan Melayu. Pemerintahan Kesultanan Johor di Sungai Johor ni dia bermula tahun 1529 sampai 1718. Maknanya kira-kira 129 tahun. Dan ada 11 orang sultan memerintah, bermula dengan Sultan Alauddin Ri'ayat Shah yang kedua sampailah Sultan Abdul Jalil Ri'ayat Shah yang keempat. Sebab itu orang Melayu dulu, nenek moyang kita ada satu kata-kata, bertali ke Siak, bertuan ke Minangkabau, beraja ke Johor. Kok mana pun dia ada raja, peranglah macam mana pun. Dan sultan yang terakhir adalah Sultan Alauddin Ri'ayat Shah, Sultan Melaka yang ketujuh, mangkat diracun di Pagoh tahun 1488. Makamnya masih ada, masjidnya pun masih ada di Pagoh. Sebab itu kita dengan raja kita tak dapat berpisah. Ada satu cerita menarik bila cerita tentang pengunduran Sultan Mahmud daripada serangan Portugis ini. Ini ada kaitan dengan sejarah di Perak. Tengku Muzaffar Shah ibni almarhum Sultan Mahmud Shah, iaitu anak anda pada Sultan Mahmud Melaka, dia undur diri ke Perak selepas Melaka dilanggar Portugis. Ada seorang lagi anak anda, Tengku Alauddin Ri'ayat Shah, dia jadi Sultan Johor pertama yang dikenali sebagai Kesultanan Johor Riau Lingga. Jadi keturunan dia yang Sultan Abdul Jalil Shah yang ketiga, Sultan Johor ke-8, makamnya sekarang ada di Kuala Pahang, di orang panggil marhum besar. Jadi kalau tuan-tuan ada kesempatan, pergilah ke kampung marhum di Kuala Pahang. Dialah yang menumbuhkan anggota majlis orang kaya, iaitu Jawatan Temenggung Johor ketika itu. Makamnya Sultan Johor, tapi makamnya ada di negeri Pahang. Jadi Tengku Muzaffar, kekandanya, dia berundur daripada Melaka. Dia bawa bersama dia masa tu mahkota kerajaan Melaka. Tapi mahkota ini
cerita lisan, mahkota ni dia campakkan ke dalam laut. Itu yang menjadikan satu cerita bahawa raja-raja Melayu sebenarnya dia orang pakai mahkota. Dia tanjak ni ialah, kita bayangkan Sultan Melaka ni, dia punya busana penampilannya sebagaimana yang kita faham bila menengok cerita P. Ramlee, kita fahamkan Sultan Melaka begitu. Tak, dia raja-raja Melaka dulu dikatakan mereka menggunakan mahkota. Sebab itu anak anda kepada raja pemerintah yang bakal menjadi raja sampai sekarang lekat gelarannya Tengku Mahkota. Memang pakai mahkota. Jadi Tengku Muzaffar dia bawa bersama mahkota ini. Tapi mahkota ni dah hilang sebab dicampakkan ke dalam laut. Lalu berlakulah satu kisah legenda. Ini cerita sedap. Kisah legenda yang dipanggil peristiwa beting berah basah. Saya ingat tuan-tuan mungkin perasan cerita beting berah basah ni. Ceritanya masa Bahtera Baginda dekat dengan Kuala Sungai Perak dan nak sampai ke kawasan beting berah basah, Bahtera Baginda dipukul oleh ombak. Jadi terdamparlah secara tiba-tiba bahtera mereka ni di atas satu beting pasir. Jadi Baginda masa tu telah titahkan supaya dibuangkan ke laut semua barang-barang yang berat sebab lekat. Tapi masa tu cuaca tak mengizinkan. Laut masih lagi bergelora, kacau, ribut macam tu. Jadi diceritakan ketika itulah Baginda Tengku Muzaffar telah pun membuat satu seruan. Seruan ni orang sekarang guna buat jampi serapa ni, mana tuan-tuan dan mengambil lah. Dia pun terus baca. Sekongkong tanah Minangkabau, selilit pulau Perca, di lengkong ular sakti muna. Perpisahan beta di Selat Melaka, jika sah beta raja berdaulat, lepaslah sekalian malapetaka. Dia baca begitu. Mana sempat salin lah orang tua-tua dulu guna ni untuk buat anak kembung ke apa. Cerita lebih kurang. Jadi bila baca itu, Sultan Muzaffar dia buang mahkota dia ke dalam laut. Selepas itu jadi tenang cuaca. Maka lepas itulah dikatakan Paduka Seri Sultan Muzaffar Shah yang pertama inilah ditabalkan di beting beras basah di Kuala Sungai Perak berhampiran dengan Pekan Bagan Datuh sekarang ini. Dan semasa istiadat meletak kerja pertabalan Sultan Perak yang ke-35, tuanku dia hidupkan kembali peristiwa itu, iaitu tuanku akan turun pergi ke sungai. Ialah ni legenda beting beras basah lah. Sebab itu yang penting peristiwa ni nak menunjukkan bahawa raja-raja Melayu sudah lama pakai mahkota. Lepas tu ada satu kitab, nama kitab tu Tajus Salatin, Mahkota Segala Raja-Raja, karangan Bukhari Al-Jauhari. Dia seorang anak Johor yang berkhidmat dalam Istana Johor Lama tahun 1630. Buku ni lah yang telah menjadi panduan kepada raja-raja Melayu khususnya di Kedah dan di Johor, dan katanya raja-raja di Jawa pun guna pakai, mengajar tentang bagaimana memakai mahkota, cara menggunakan mahkota. Bahkan raja-raja Nusantara semuanya dikatakan memakai mahkota. Mahkota Majapahit, Kesultanan Banten, Kerajaan Kahuripan ni sebelah Jawa Timur abad yang ke-10, Kesultanan Siak, Kerajaan Singaraja abad ke-19, semuanya memakai mahkota. Hadirin muslimin muslimat sekalian, balik kepada cerita kita. Mengapakah orang Melayu khususnya dia sangat memerlukan kepada raja? Kerana bagi mereka raja ataupun sultan adalah payung. Selaku payung, baginda adalah penaung agama. Ad-din bil mulki yaqwa wal mulku bid-din yabqa. Sebab itu ulama mengatakan agama kalau diperkukuhkan dengan kekuasaan pemerintah ataupun raja, agama akan jadi kuat. Wal mulku bid-din yabqa, dan raja atau kerajaan yang ditopang dengan agama, pemerintahan itu akan kekal lama, yabqa. Yang kedua, raja adalah lambang jawatan dan kuasa. Raja juga adalah pengisi watak bangsa. Raja juga adalah pemberi nafas dan roh kepada institusi bangsa dan juga negeri. Sebab itu perlu kita ingat hakikat, kita terima kenyataan lanskap pemerintahan bangsa Melayu khususnya sejak daripada zaman Melaka telah banyak hilang satu persatu. Sebagai contoh, institusi bendahara misalnya yang merupakan makna karta bangsa Melayu dah tak ada lagi.
yang merupakan dia mengandungi perjanjian persetiaan antara Demang Lebar Daun yang bersetuju merajakan Sang Nila Utama sebagai Raja Melayu pertama di Bukit Saguntang dengan gelaran Seri Maharaja Sang Utama Parameswara Batara Sri Buana. Maknanya yang dipertuan kepada 3 dunia, Palembang, Bentan dan juga Singapura. Jadi Sang Nila Utama dia terus memerintah Singapura selama 48 tahun dan mangkat tahun 1372 dan dimakamkan di Bukit Larangan, katanya hari ini di Fort Canning Hill. Jadi cicit dia adalah Paduka Seri Maharaja Parameswara yang menubuhkan Melaka tahun 1402. Maka mari kita bertanya malam ini, bersediakah kita untuk nak memakzulkan payung ini? Bersediakah kita untuk memuziumkan sistem beraja ini? Mungkin bagi anak-anak muda khususnya yang banyak pendedahan dengan negara-negara yang menjunjung demokrasi ataupun sistem yang menjunjung republik, mereka lebih suka untuk tak beraja. Bahkan sekarang ni kalau gambar raja pun dia geram nak conteng kerja, dia nak menyembur rasanya. Bila kita tanya kenapa saudara-saudari tidak suka kepada sistem beraja, ada akan mengatakan bahawa sistem beraja ni tidak demokratik. Sistem beraja ni berbudaya feudalism. Sistem beraja ni bertunjangkan autokrasi. Baik, kita ingin jawab begini. Cuba kita lihat negara-negara republik di seluruh dunia. Mari kita tinjau negara-negara yang berpaksikan tentera seluruh dunia. Kajian menunjukkan bilangan rejim diktator dan juga autokrasi wujud pada negara yang tidak beraja. Tak percaya tengok, tanpa menyebut mana-mana negara. Kalau bapaknya presiden, jangan heran anaknya nanti ganti. Itu bukan negara beraja tu. Negara dia dah buang sistem raja. Tapi kalau bapaknya presiden, anaknya pula akan ganti. Kadang bapak Perdana Menteri, anaknya pun Perdana Menteri. Dia akan susun begitu je. Dah kalau halang-halang nak buat sistem feudalism begitu, kekalkanlah sistem raja. Dah tentu kita pun tak berhenti. Kita pun tak berhenti. Ada yang kata, wah raja tak boleh action, sombong sangat, jalan sendiri muka masam. Tuan-tuan, orang jadi raja sehari pun sombong ni pula berpuluh tahun jadi raja. Bukanlah jadi raja tu nyokong sombong, tidak. Kebanyakan daripada hujah-hujah ini menunjukkan bahawa tidak ada satu fakta yang kuat mengapakah sistem ini perlu dihapuskan. Dan mari kita bertanya, bagi kita di Nusantara ini, bersediakah kita dari sudut emosi? Belum. Ikatan emosi terhadap raja sangat berakar di hati rakyat, sama ada kita suka ataupun tidak. Kita ambil saudara-saudara kita di Indonesia, dengan penuh penghormatan kita mengatakan, tatkala rakyat di Indonesia, khususnya keturunan Jawa, menerima berita kemangkatan Raja Kesultanan Yogyakarta yang merupakan pewaris Kesultanan Ngak Yogyakarta Hadiningrat, iaitu Sultan Hamengkubuwono ke-9, ataupun nama rasminya Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senapati Ingalaga Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping Sanga, yang mangkat pada Oktober tahun 1988 di Washington, Amerika Syarikat. Bayangkan 150,000 rakyat memberi penghormatan terakhir tatkala jenazahnya ditempatkan selama 16 jam di keraton dan disemadikan di Imogoro di Jogja. Dia gambar almarhum ni ada dekat duit RM10,000 cetakan tahun 1992. Tapi sejak Oktober tahun 2005 tukar gambar Sultan Mahmud Badaruddin yang kedua ataupun Raden Hasan Pangeran Ratu Sultan Palembang Darussalam tahun 1821. Dan media di Indonesia ketika itu menggambarkan suasana hiba, langit Jakarta berawan mendung, bumi Jawa germisi hiba, meratapi kemangkatan Sultan Hamengkubuwono. Sebab itu bagi kita orang Nusantara, Melayu, Jawa, Bugis dan macam-macam lagi, keterikatan kepada raja dalam hati itu jangan ditipu, jangan dibohong. Kita ada satu perasaan di dalam. Sebab itu raja dan juga rakyat
berpisah tiada, suka ataupun tidak. Sebab itu saya sering mengumpamakan raja dan rakyat ini bagaikan sepasang sepatu ataupun kasut. Kalau kita lihat kasut, sepatu, pertama kasut atau sepatu ni bentuknya tak pernah sama, kiri dan kanan tak pernah sama, tetapi tetap serasi dipakai. Antara raja dengan rakyat takkan sama bentuknya, tapi serasi. Sepatu juga kalau berjalan tidak pernah sederap, tapi tujuannya sama dan misi seiring berjalan. Sepatu juga tidak boleh berganti posisi, namun tetap saling lengkap melengkapi. Dan kalau sepatu atau kasut satunya hilang, maka yang satu lagi takkan memiliki erti. Begitulah kita dengan raja. Raja payung. Payung tidak akan mampu menghentikan hujan, tapi payung boleh meneduhkan kita menuju ke destinasi, insya-Allah. Tempias adalah sikit, mana boleh kering 100%, namun pun payung. Cuma kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga seluruh para keboduli yang maha mulia raja-raja Melayu kita, Allah pelihara mereka, pelihara tugasan mereka, Allah pelihara kerjaya ataupun amanah yang diberikan kepada mereka. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala munculkan satu watak supaya menjadi pedoman kepada seluruh raja-raja di seluruh dunia, mengambil pelajaran dan iktibar. Siapakah orang itu? Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman ni, dia memiliki kerajaan yang tak ada orang mampu untuk nak challenge pun kerajaan dia. Lepas itu dalam Quran surah Sad ayat 38, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Tuhan, ampunkanlah aku, anugerahkanlah pada aku kerajaan yang takkan dimiliki oleh sesiapa pun selepasku, ya Allah. Sesungguhnya engkau maha pemberi. Surah Sad ayat 38. Sebab itu kata para ulama tafsir, Nabi Sulaiman ini dia raja kuasa mutlak. Tak akan ada orang boleh challenge, boleh lawan kemutlakan kuasa dia. Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman ini punya terror. Dia boleh bercakap dengan burung hud-hud, dan itu Allah rekodkan dalam surah An-Naml ayat 15 sampai 16. Dia boleh memahami bahasa semut. Ini Allah rekodkan dalam surah An-Naml ayat 18. Nabi Sulaiman dia boleh memerintahkan angin, itu direkodkan dalam surah Sad ayat 36. Nabi Sulaiman boleh menundukkan jin, itu direkodkan dalam surah Sad ayat 37 sampai 38. Dia boleh melelehkan tembaga macam air, itu dalam surah Saba ayat yang ke-12. Dan Nabi Sulaiman kata Allah, dia boleh memindahkan istana Malikah Bilqis ataupun Queen of Sheba. Orang Melayu panggil Ratu Balqis. Dan yang memindahkan istana ini bukan kaleng-kaleng, bukan main-main. Yang memindahkan jin ifrit. Sampai Allah rekodkan dalam surah An-Naml ayat 39. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ampun tuanku, Patik akan datang kepada tuanku dengan membawa singgah sana itu sebelum tuanku berdiri dari tempat duduk. Begitu pantas sekali. Apa sebab? Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Sebab patik ini benar-benar kuat dan boleh dipercayai, kata jin ifrit. Begitu juga Allah Ta'ala ataupun Nabi SAW ada menceritakan Nabi Sulaiman ini saking hebatnya atau begitu hebatnya sehingga kan dia memiliki kuda terbang. Itu ada dalam hadis. Nabi Sulaiman diriwayatkan dia memiliki 20,000 ekor kuda. Iz urida alaihi bil ashi safinatul jihad. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, ingatlah pada satu petang ditunjukkan kepadanya kuda-kuda yang sangat jinak, dan safinatil jihad, sangat pantas berlari, kata Allah Ta'ala dalam surah Sad ayat 30 sampai 33. Kudanya saja ada 20,000, dan ada di antara kuda Nabi Sulaiman ni kuda terbang.
Kata Aisyah radhiyallahu anha, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba daripada perang Tabuk atau perang Khaybar. Ketika itu kamar Aisyah ataupun khemahnya itu ditutup dengan kain penutup. Tiba-tiba angin bertiup, kain tersingkap, lalu terkelihatanlah mainan anak patung ataupun boneka yang milik Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika Nabi ternampak anak patung ataupun boneka itu, lantas Nabi pun bertanya, "Ma hadza ya Aisyatu?" Qalat banati. Nabi tanya, "Wahai Aisyah, apa benda itu?" Maka jawab Aisyah, "Itu bonekaku ataupun anak patungku. Wara'a bainahunna farasan lahu janahani min riqa'in." Qala farasun lahu janahani. Kata Aisyah, tiba-tiba Nabi SAW dia ternampak anak patung kuda, yang mana patung ini ada dua kepak atau dua sayap. Lantas Nabi pun bertanya, farasun lahu janahani, macam mana pula itu kuda ada dua sayap? Maka jawab Aisyah, amma sami'tu anna li Sulaimanu khailan laha ajnihatun. Maka kata Aisyah, bukankah dulu, kenapa Tuan heran melihat kuda ini ada sayap? Bukankah dulu Tuan bercerita bahawa Nabi Sulaiman alaihissalam mempunyai kuda yang banyak sayap? Nabi pernah cerita pada dia. Fadhahika hatta raaitu nawajizahu. Maka Nabi pun ketawa. Ya tak ya, kata Nabi, sehingga aku ternampak giginya. Hadis riwayat Abu Daud dan juga An-Nasai. Namun tuan-tuan sekalian, walaupun Nabi Sulaiman atau Raja Sulaiman ini memiliki segala kehebatan duniawi, dia memiliki kuasa tanpa batas, dia mampu memerintah angin, jin takut dengan dia, tapi Allah Ta'ala rekodkan dalam Quran, Nabi Sulaiman tidak pernah sombong. Never. Maka Allah Ta'ala ingin memberi isyarat kepada para pemimpin, jangan sombong. Ada orang yang aku kurniakan kekuasaan, kesaktian lebih hebat daripada kamu, tapi tak pernah sombong. Bahkan Nabi Sulaiman sebagai nak menunjukkan down to earth-nya, begitu humble-nya, dia boleh berhentikan konvoinya, motorcade-nya ataupun dia punya rombongannya, hanya kerana semut nak melintas. Itu Allah rekodkan dalam Quran. Ketika sedang konvoi kan ada dia punya SOP-nya, mana boleh berhenti. Tapi Nabi Sulaiman berhenti hanya kerana mendengar semut berpesan pada kaumnya, wahai semut-semut sekalian, jangan keluar. Nabi Sulaiman nak melintas, siapalah kita di pandangan mata dia, nanti habis kita dia lenyeknya. Orang elok makan ayam penyet, kita jadi semut penyet nanti. Itu Allah rekodkan dalam Quran. Dan Nabi Sulaiman hentikan kenderaan untuk memberi laluan kepada semut-semut mereka. Sebagai gambaran betapa tinggi pun kedudukan kita, jangan lupa kepada yang di bawah-bawah, termasuk semut yang melata ini. Ini juga rakyat kita, perlu disantuni. Jangan sombong. Sebab itulah kita berdoakan kepada seluruh institusi kesultanan yang ada, khususnya di Nusantara, di negara kita Malaysia, di negara-negara jiran kita. Semoga Allah Ta'ala memelihara mereka dan dapat menjadikan amanah jawatan ini sebagai satu mekanisme membawa dan mempercepatkan mereka ke syurga, mudah-mudahan. Banyak nak diterangkan, tapi masa kita pun tak berapa nak mengizinkan. Yang penting, marilah kita sama-sama sebagai rakyat mengucapkan ataupun mendoakan, moga ke bawah duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu, khususnya bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang As-Sultan Abdullah, Allah lanjutkan usia, dimurahkan rezeki, mudah-mudahan. Kepada mereka kita harapkan, kita mendoakan supaya taufik dan hidayah serta agama Islam ini terus diperkasakan. Sekadar itu ceramah pada malam ini.
Raja Melayu, raja berdaulat, mengambil berat hati rakyat, mendapat sanjungan rakyat jelata, raja dan rakyat berpisah tiada. Ambil tali panjangan 7, kapal dagang di tengah laut. Tuanku Sultan bagaikan tali yang teguh, hamba rakyat tumpang berpaut. Dirgahayu tuanku, sebelum berpisah marilah kita tutup pertemuan ini dengan sedikit doa. Moga majlis kita ini sama-sama diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairin qaribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.